Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha biaqi azamati zatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Haji Puan tu, nak satu tu. Ada. Ha? Ini semua tak tahu saya. Ni. Tanya masjid lah, masjid yang jual lah. Saya tak jual. Itu yang ini ke? Oh bukan tu, tu. Ah tu ada nanti besok. Belum. Oh perempuan dah tu. Oh perempuan dah belum. InsyaAllah minggu ni besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Nabil Karim alihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihfaz qulubana wa ihfaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyyatana qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pengusi, ahli-ahli jutaan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berbanyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat solat berjemaah dan juga dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dua perkara ini dapat melindungkan kita daripada azab kubur insya-Allah dan memberi kemudahan kita mati dapat mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sambung muka berapa? Siapa yang ada kitab? Toke tak datang ni. Jupri ada lah. Jupri duduk belakang aja Jupri. Mana? Apa? Disunatkan surat sawi. Bagi? Muka surat berapa tu? Tak apa. Muka surat berapa? 52. Kejap. Karamah. Ni. Betul lah. Tajuk kita muka surat 52. Disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah yang berikut. Sunat sujud sahwi, bukan sujud kacang, sujud sahwi. Dengar baik-baik. Orang perempuan dengar. Sujud sahwi asal maknanya sahwun. Sahwun maknanya lupa. Ataupun cuai. Jadi apabila kita meninggalkan dalam semayang ada beberapa perbuatan, beberapa perkataan, ya, dan juga beberapa perbuatan dan juga beberapa percakapan ataupun bacaan yang dimulakan dengan takbir atau ihram disertai dengan assalamualaikum. Itu semayang. Semayang juga mengandungi rukun. Kedua, mengandungi sunat-sunat. Rukun mesti kita kerjakan dengan sempurna. Kalau tidak, semayang kita tidak sah. Rukun ni diumpamakan roh dalam satu badan. Kemudian dalam semayang sunat terbagi dua. Satu sunat hayat, satu sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada 8. Dah belajar oleh dulu saya ingat.
Tahiyat awal, duduk tahiyat awal, selawat atas Nabi dalam tahiyat awal, kunut, membaca kunut, selawat atas Nabi dalam kunut, dan selawat atas Nabi dalam tasyahud akhir. 8. Duduk membaca tasyahud, berdiri membaca kunut, itu semua sunat ab'ad. Sunat-sunat ini boleh kita tinggalkan sama ada sengaja atau terlupa. Kalau sengaja kita tinggalkan, kalau sunat ab'ad, maknanya rugi yang amat sangat. Kan dia seolah-olah seperti rukun. Kalau kita buat, sangat-sangat dituntut oleh agama sunat ab'ad ni. Jadi kalau boleh sunat ab'ad ni jangan kita tinggalkan. Kalau tertinggal juga, sunat dijabarkan dengan sujud sahwi. Kerana dia seolah-olah rukun, seperti tasyahud awal. Kita sembahyang maghrib 3 rakaat, tasyahud awal tak baca, terus bangun dia, Allah terlupa, dah baca Fatihah dah, tak apa, terus lepas tu sebelum kita salam, fil alamin innaka hamidum majid, niat aku nak jabar dengan sujud sahwi yang aku lupa tadi. Duduk lepas hamidum majid, sebelum salam, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali baca. Itu mana sujud sahwi. Baik, nanti kita dah belajar sujud sahwi ni. Belum, nanti insya-Allah terangkan nanti. Sujud sahwi ni berbeza sujud syukur. Sujud syukur dia 1 kali sujud. Sujud sahwi ni dia 2 kali sujud. Boleh faham tak? Boleh faham dia ada Rabbi Fili dia 2 kali sujud. Bacaan dia sama. Sunat biasa, seperti sunat hayat, seperti kita membaca doa iftitah, membaca a'udzubillah, membaca surah, membaca dalam rokok, dalam sujud, dalam duduk antara 2 sujud, itu semua sunat hayat. Kalau tak buat, rugi. Kalau sengaja atau terlupa, tidak dituntut dengan sujud sahwi. Itu beza. Boleh faham kita dah semayang tahun-tahun ni, kadang semayang pun tak tahu. Cuba kita fikirlah, kadang-kadang semayang pun makna pun tak tahu. Saya dah buatkan tu makna-makna dalam semayang tu, nanti dah siap saya bagilah. Makna-makna semayang daripada usalli sampailah tahiyat akhir. Jadi kita duduk-duduk tu tengok apa makna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa makna sami Allahu liman hamidah, apa makna rabbi firli warhamni. Itu pun tak betul baca. Kalau kita baca pendek je, tak ada dhamir dia, ganti nama tak ada, rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni, salah tu. Mesti ada ganti nama, rabbi firli, panjang, warhamni wajburni, ni tuannya saya. Faham? Minta ampun akan kita. Jadi itu dia. Disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah yang berikut. Baik. Selain daripada tahiyat sunat ab'ad, ada juga disunatkan kita lakukan sujud sahwi apabila bertemu dengan masalah-masalah ini dalam sembahyang. Walaupun dia bukan sunat ab'ad. Faham tak? Tapi disunatkan sujud sahwi. Seperti kita syak sembahyang 3 ke 4, 3 ke 4, 3. Adakah macam tu kan? 3 ke 4. Nak orang baru nak kahwin baru pula. 3 ke 4, 3 ke 4. Dah kahwin 4. Contohlah. Ini bukan jibuat, tidak contoh lain lah contoh. Saya gitu juga kadang-kadang. Gitulah. Ada kita nak ambil berapa? Kalau tak jazam lagi, ambil 3. Tambah 1, kena sujud sahwi. Ada ulama kata pula, walaupun kita jazam balik semula, memang dah 4, kena juga sujud sahwi, kerana terdapat syak dalam sembahyang. Kerana nak sempurnakan sembahyang, tuan-tuan. Kalau tak sujud sahwi itu sah juga, tapi kita rasa rugilah. Ada peluang keuntungan kita tak nak ambil, rugilah.
Kalau untung duit nak ambil. Durian sebiji dia tinggal. Tunggu 3 hari tak gugur. Sebiji. Durian Musang King, Babi King pula usah. Sekilo RM80. Tunggu. Tinggal sebiji tu. Kawan saya cerita lah. Tinggal sebiji Ustaz, aku tunggu juga kata dia. Bila kau nunggu lah, tengok-tengok lah kata dia. Pagi datang, petang datang. Punya sebiji aja. Padahal 100 biji dah jual tu. Memang kita ni dengan dunia memang tamak lah tuan-tuan. Tapi tak salah. Cari dunia tak salah. Yang sebiji ni lah Ustaz, memang aku nak beri kau. Macam tu lah bagus. Tak ada tamak. Atau yang sebiji ni Ustaz, aku ada janji dengan orang terlupa Ustaz. Ini sebiji ni memang aku nak beri orang tu lah. Siapa dia? Engkau lah. Saya baru semalam, driver saya tu, dia beri saya durian sebiji. Tak habis lagi makan. Nama dia apa? Duri hitam kata dia. Wah, memang besar-besar isi dia. Memang tak habis lagi makan, tinggal 1 ulas lagi. Takut nak makan banyak-banyak. Orang rumah pun tak makan juga. Cucu pun tak nak. Tak nak tu, dia tak nak. Datuk pergi keluar kan, beli burger je kata dia. Amboi. Budak. Ini walaupun bukan sunat abad, kalau benda ni terdapat dalam sembahyang, menjadikan satu masalah yang sunat kita lakukan sujud sahwi. Jadi maknanya sujud sahwi bukan kerana sunat abad saja. Boleh faham Yang lain pun boleh berlaku sujud sahwi. Cantik kita kalau tahu sembahyang silap sikit ada dia punya ganti dia. Silap sikit ada dia punya ganti dia. Gitulah. Wah, satu bagi sesiapa. Sesiapa ni siapa? Yang sembahyang. Kalau kita tak sembahyang tak ada kena-mengena ni. Bagi sesiapa orang yang sembahyang lah, yang meninggalkan mana-mana satu sunat abad. Ini asal. Sama ada dengan sengaja atau terlupa. Ini pokok dia sejak tadi. Yang meninggalkan sunat abad sengaja atau terlupa. Faham Aku dengar tadi imam suruh minum air kelapa minumlah. Patut imam jual lah tadi kelapa sebiji. Yang kedua, dengar, ni dah lama tak belajar ni. Bagi sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan dalam sembahyang, bukan bacaan perbuatan. Bagi sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan sembahyang yang membatalkan sembahyang, perbuatan itu membatalkan sembahyang jika dibuatnya dengan sengaja tetapi tidak batal kerana terlupa. Ada perkara yang membatalkan sembahyang, kalau kita buat dengan terlupa tak batal sembahyang. Kalau kita buat dengan sengaja batal sembahyang. Jika dibuat dengan sengaja tetapi tidak batal kerana terlupa. Seperti rukun juga, tapi rukun yang pendek di dalam sembahyang. Rokok rukun panjang, rukun yang pendek dua pendek, iaitu iktidal dan duduk antara dua sujud. Dengar baik ni masalah ni. Dua rukun ni, iktidal, sami Allahu liman hamidah, satu rukun. Lepas tu duduk, Allahu akbar, ni rukun panjang, sujud. Bangun, Rabbi firli, ini rukun pendek. Dua rukun ni kalau kita tinggalkan dengan sengaja nak tinggalkan, tak nak iktidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dengan sengaja batal sembahyang. Faham tak? Batu kalau kita sembahyang tak ada iktidal, kita sengaja batal. Kalau terlupa, sami Allahu liman hamidah, lupa. Itu sunat sujud sahwi, tak batal sembahyang. Ingat, saya jarang orang lupa kalau terlupalah. Ataupun duduk antara dua sujud. Dia lupa nak duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Lepas tu dia bangun, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia terlupa. Dah nak salam, ataupun dah bangkit rakaat yang kedua, dia lupa
Duduk antara dua sujud itu dia lupa, dia terus bangun. Patut dia duduk Rabbi Fili, sujud lagi baru bangun. Itu tengok. Kalau terlupa, maknanya tidak batal. Faham? Tapi kena sujud sah. Kalau sengaja, tak payah sujud sahwi, dah memang batal, habis. Boleh faham tak? Contoh, panjang yang macam mana, pendek yang macam mana tu Ustaz? Yang dikatakan rukun membatalkan sembahyang jika diperbuat dengan sengaja tetapi tidak batal kerana terlupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Rukun tu patut pendek, tak boleh panjang. Kau terlupa, kau panjang kan? Dia buat juga, patut dia buat, tak kena sujud sahwi lain lah. Tapi dia panjangkan benda tu. Dia panjangkan. Kalau iktidal tadi, panjang dia sekadar membaca Fatihah. Tu sekadar lama dia macam baca Fatihah. Dengan sengaja, batal sembahyang. Faham Kalau terlupa, tak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Baru nikah semalam ni. Rumah dah siap ke belum ni? Urangan. Rupanya sembahyang. Lebih kadar Fatihah. Itu misalan. Itu terlupa. Kena sujud sahwi. Seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu iktidal dan duduk antara dua sujud. Begitu juga duduk antara dua sujud, kadar panjang dia kadar tasyahud awal. Panjang dia macam kadar membaca tahiyat awal. Macam kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Pendek kan? Kalau tahiyat awal lebih tak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tasyahud awal. Mana panjang? Dengan Rabbi Fili. Panjang tasyahud awal. Tapi kalau kita panjangkan seperti kadar tahiyat awal, batal sembahyang kita. Jadi ulang balik, siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang, jika dibuatnya dengan sengaja tetapi tidak batal kerana terlupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Mana kalau kita panjangkan pendek dengan sengaja, batal lah. Kalau panjang tak batal. Walaupun kadar panjang tu macam mana? Lebih daripada kadar Fatihah dan lebih daripada kadar Rabbi Fili. Ya? Kenapa nak sujud tak boleh? Lalu dekat Kaabah ni sembahyang. Kan orang lalu ada sembahyang kita nak sembahyang nak sujud. Orang lalu tak panjang. Dia boleh Yalah, itu dikirakan itulah. Sengaja, tapi tidak batal kerana terlupa je. Sengaja, itu ke sengaja. Sujud aja. Sujudnya kena nunggu dia lalu sampai habis, tak sampai habis sembahyang lalu. Takut dah cerita lah. Sujud aja. Baca orang Arab, dia tengok dia sembahyang nampak orang nak lalu, dia angkat tangan. Ada tak? Dia angkat tangan kan? Cuma dia tak gini je. Orang degil mah dia gini je. Saya dekat Mekah memang tak senonoh juga lah saya tu pada masa tu lah. Konon kena dekat sab, nak dapat sab depan penuh, dia terlangkah kepala orang tu, dapat sab nombor 2. Wah, tunggulah macam mana, macam terlelap lama, tengok ada sab nombor 10 orang ke belakang. Cuba kau fikir siapa yang angkat tu, pasal niat kita tak betul. Ni pengalaman saya lah. Tengok jauh ke belakang. Bila aku melangkah ke belakang tu, bila agak saya kalau malaikat angkat, orang nampak, mesti orang tahan kan.
Tak tahu tu. Atau kita boleh bila kita pergi ke belakang tak tahu. Pasal niat kita nak membelakangkan orang, kita nak depan. Tak kena cara tu. Tu pun cara tak kena. Kalau nak lalu tempat yang boleh minta izin, tak ada tu jalan. Sampai tolak orang baru orang masuk depan. Memang tak boleh lah tuan-tuan. Ni Mekah memang tak boleh. Baik. Itu tanu siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan tu batal semayang jika dibuat dengan sengaja, tetapi tidak batal kerana terlupa. Seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud, dan seperti berkata sedikit, makan yang sedikit, atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Ini semua boleh sujud sahwi. Termakanlah sedikit, lebih kacang tadi sikit, memang tak sengaja makan tu dia termasuk sendirilah. Lebih orang dah tak ada giginya makan Allah, jangan gigi termasuk tak. Atau melebihkan rakaat dengan terlupa. Ini tadi dah baca tahiyat, dia buat naik lagi ni. Dah lebih. Itu pun maknanya boleh sujud sahwi. Ya. Kalau macam kita baca buku yang pendek tadi tu, dia punya temponya tak lebih pada Fatihah. Ya. Kalau paling pendek tu berapa tempoh dia? Pendek macam mana? Baca yang rukun tadi lah. Yang pendek dia tak cakap. Pendek dia ada tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Paling pendek pun ada tumakninah. Rabbana lakal hamd. Dan sami Allahu liman hamidah tak ada tumakninah. Itu tidak dinamakan i'tidal. I'tidal paling pendek pun wajib i'tidal beserta tumakninah. Tumakninah sekadar kita membaca sami Allahu liman hamidah, sebab tu ada bacaan dia. Begitu juga Rabbi Fili tadi. Sebab tu Rabbi Fili kadang orang baca tak habis. Tapi sekurang-kurangnya ada tumakninah. Kalau satu Rabbi Fili, saya tak ada tumakninah. Kurang-kurang 3-4 baca Rabbi Fili. Itu ada. Kalau Rabbi sana Allahu akbar, Rabbi Fili, Allahu akbar, sujud, tak ada tumakninah. Kalau gitu lebihkan sikit baca. Selok-eloknya baca semua. Nanti kita belajar besok. Kenapa sunat kita baca semua? Ini doa yang paling masyhur dalam sembahyang. Sebab itu kalau imam-imam ni pandai, lepas sembahyang dia baca doanya. Tapi jangan Rabbi Fili lah. Rabbi firlana, Rabbi firlana warhamna, Rabbi Fili warhamna, kena Rabbi Fili warhamni warzuqna. Baca ganti nama dia. Amin amin amin. Dia kata imam bodoh. Rabbi Fili baca, kata tak ada doa lain. Padahal imam tu peka tu. Ulang balik doa tu. Kalau 8 perkara ni kita dapat, Tuhan terima, masya-Allah, aman diri kita dunia akhirat. Pertama, hidup dapat keampunan Allah. Aman tak? Aman. Kedua, hidup dapat pandangan rahmat daripada Allah, rahim Allah, belas kasihan Allah. Nampak? Dia orang lain makan tupai, dia tak kena makan tupai. Belas kasihan Tuhan. Tupai ni merang belah sana. Haji Puan punya dia ambil. Dia dapat bini tak apa, tupai habis, dia habis tak apa. Contohlah contoh. Pilih. Kemudian Rabbi Fili warhamni wajburni, sempurnakanlah kekuranganku. Bini meninggal, Allah sempurnakan, dapat bini baru. Nampak? Jangan kau dah baca lagi besok wajburni, sempurnakan lagi satu, tak apa jugalah. Yang lain lah pula, dialah yang belum ni. Yang cakap ni memang dah out, tak boleh. Wajburni mana sempurnakan kekurangan kita. Kita memang ada kurangnya. Betul tak? Wajburni, Allah dah sempurnakan. Wajburni warzuqni, berilah aku rezeki pula. Allahumma, dapat rezeki pula. Warzuqni warfa'ni, angkatkan derajatku sebagai orang beriman. Rezeki banyak, iman down, nak buat apa? Rezeki melimpah, sawit berapa tan dapat sebulan? 5,000 dapat. Tapi semayang jemaat tidak, semayang tidak, tak ada guna juga. Ini kita minta rezeki Allah beri, Allah beri lagi ketinggian iman kita. Rabbi fili warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini
tinggi iman tapi dapat petunjuk, dapat buat benda yang baik gini ni iman kau main. Oh kau main cakap tapi sembahyang duha tak buat, iman kuat. Oh iman kuat, percaya zakat ni wajib tapi tak beri zakat. Iman aja, percaya je kau nak buat apa. Orang kalau iman dia kuat, setiap dia cari nikmat Allah, dia nak pulang balik pada Allah. Tahu? Macam kita berniaga, ya Allah Tuhanku, berniaga ni aku nak sampai aku boleh memberi zakat. Ataupun aku nak tiap-tiap hari aku nak sedekah. Kalau 1 kilo 10 gram, lebih kan 200. Macam tu nak sedekah hari-hari. Ini tak aku niaga hari ni, hari-hari aku nak tengok janda kat pasar. Tak boleh lah macam tu. Kadang perempuan ni kat pasar pun tak betul jugalah. Kadang saya tengok. Saya cakap, makcik jangan marah makcik saya tak tegur. Ni orang lain. Saya duduk sini, depan saya ni Cina jual sayur kan. Tengok tunggu orang buat. Tengok satu perempuan datang, tudung pakai seluar ketat, baju pendek. Dia buat-buat orang Cina tu, dia nak beli sayur buah apa tu? Buah kobis lah. Dari kobis. Kobis kan atas. Dia hanya rongkong nak ambil kobis tu. Bonggong dia nampak, alu pun nampak, seluar dalam tak pakai. Aku bukan nak tengok, tertengok dia tu. Tertengok. Jadi hati tu tak sedap. Tengok lagi sekali. Tengok lagi. Betul. Hati tu berkata, makcik ni kan aku nak cakap ke ni. Dia pun pusing. Makcik beli asam. Ustaz kata dia, murid kita rupanya. Agak aku ngajar cakap suruh pakai jangan ketat. Alright. Ustaz. Macam ni. Aku nak beri kuasam. Beri 4-5 biji. Lepas tu cakap pelan-pelan. Aku nampak kau menungging tadi, halu buntut kau nampak. Ustaz ni tengok dah buat apa? Aku tu tengok, bukan aku nak tengok. Dosa tahu kau macam ni. Lain kali jangan macam ni. Pakai baju biar labu sikit. Ya Ustaz, insyaAllah. Pasal murid kita berani cakap. Kalau bini orang lain, tak berani kita berani ngadu dengan lelaki dia. Nanti menengok murid kita. Cuma tempatnya saya tak cakap kat mana. Pergi lah kawasan ni. Pada Pek Jawa sampai Pek Kadi. Ada 4-5 tempat ni. Masuk Pek Raja Laut. Faham? Wallahualam. Ada tak ada cerita? Kau tahu aku tahu jumpa ustaz. Ada tak ada cerita? Kalau ada tu lah orang. Aku tak tahu. Jadi patut-patutlah. Jadi macam-macam lah tuan-tuan kita jumpa ni. Baik. Jadi itu tadi boleh ataupun kita makan sedikit atau melebihkan rakaat dengan terlupa. Kalau sengaja batal. Kalau gitu dah cacat sembahyang tadi walaupun dengan lupa, sunat sujud sahwi. Apa tahmidul majid, Allah aku dah terlebih rakaat tadi. Sujud subhanallahi la yanamu wa la yasu, Tuhan yang tidak tidur, subhanallahi la yanamu, tidak tidur dan tidak lalai dan tidak lupa. Aku ni terlupa, terlalai, macam-macam ingat. Kau tak lupa, tak lalai. Bangun Rabbi fili, sujud sekali lagi. Subhanallahi la yanamu wa la yasu. Ni siapa ni baju kelabu ni? Haji Bakar betul? Tu tengok nak ngata tadi Haji Bakar pun ni. Alhamdulillah. Guru Quran ni, alhamdulillah. Yang keempat, yang ketiga, bagi orang yang memindahkan rukun kauli. Rukun kauli apa? Rukun cakap, rukun baca lah. Apa dia? Rukun kauli yang tak boleh, rukun yang tak boleh tinggal. Fatihah. Fatihah ni rukun fi'li ke rukun kauli? Rukun kaul mana cakap. Rokok, sujud, fi'li, perbuatan. Perempuan faham tak kau ni? Faham. Bagi orang yang memindahkan, mana lakukan rukun fi'li, rukun kauli bukan tempat dia. Faham tak? Seperti memindahkan rukun kauli yang tidak membatalkannya. Rupanya pindahkan rukun kauli ni tak batal, tahu.
Seperti membaca Fatihah di dalam rukuk. Baru didengar kan? Baca Fatihah dalam, kita dah baca sembahyang. Allahu Akbar kabira. Sampai Allahu Akbar kabira. Penghabisan dia apa? Penghabisan. Wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. Nampak? Subhana rabbiyal azim, subhanallah. Kalau kita bangun balik, rokok balik, dah batal. Baca je Fatihah dekat situ. Dia memindahkan rukun kauli bukan tempatnya. Boleh faham? Patut tadi kita baca dalam dalam qiyam. Tiba-tiba dah rokok dah sempurna. Kalau belum sempurna rokok tak apa, baru sikit angkat. Ni dah sempurna. Terus jangan angkat. Dari sembahyang 1 rakaat 2 rokok, mana ada? Terus dia baca. Tapi kena sujud sahwi. Jadi kalau orang tanya, boleh tak memindahkan rukun sembahyang ke tempat yang bukan tempatnya? Jawab dia, rukun memindahkan rukun qauli yang tidak membatalkan seperti membaca Fatihah di dalam rukuk atau di dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyam. Contohnya dia tadi. Rakaat yang kedua buat rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini, sampai maghrib betul kan? Wa'fu anni. Dua sujud kali yang kedua. Patut duduk baca tahiyat terus bangun, Allahu Akbar. Dah sempurna ni. Kalau baru gini tak apa, duduk balik. Dah sempurna. Tahiyat tak baca dulu. Boleh tak baca? Boleh baca tahiyat. Walaupun dah lepas Fatihah, baru teringat tadi tak baca, boleh baca. Kalau nak bacalah. Boleh baca dia kata, tapi kena sujud sahwi. Jadi rukun yang ni, jadi kalau rukun fi'li tak boleh. Ini rukun kauli. Baik. Yang keempat, melakukan dengan sengaja perkara-perkara yang tidak membatalkan sembahyang. Dengan sengaja melakukan perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati, tahafuz di dalam sembahyangnya, atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal, seperti mengesyaki adakah ia membaca kunut ataupun tidak. Dia syak baca kunut ke tidak, baca kunut ke tidak, itu kena sujud sahwi. Meninggalkan, melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati. Walaupun dia buat itu dengan sengaja, tapi dia tidak berhati-hati, atau kerana dia syak pada meninggalkan sunat ab'ad, maka dia boleh kena sujud sahwi. Yang kelima, yang empat kita ulang balik, melakukan dengan sengaja. Sadarlah dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati di dalam sembahyangnya. Cuai dalam sembahyang lah. Dia tinggalkan satu, atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad. Melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati. Seperti apa? Surah. Surah kalau kita tinggalkan, batal tak? Tak batal. Auzubillah, batal tak batal? Tak batal. Sebab tak berhati-hati. Usalli pada maghrib sasar keadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Tu bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah tak ada. Baik itulah. Auzubillah tak ada.
Ya. Baca sebelum Fatihah lah. Kalau kita semai usalli pada maghrib istasar rakatain adaan lillahi taala, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak disunatkan lagi membaca doa iftitah. Terus baca Fatihah. Tu kena ingat. Ya ini tadi dia labis wa ana minal muslimin, terus apa tadi? Bismillah aja. Auzubillah, Fatihah dia tak ada. Itu dia, itu auzubillah tu tak ada. Itu kalau kita tinggalkan sengaja pun tak batal. Oleh sebab tak berhati-hati, rugilah. Tak berhati-hati, rugilah. Padahal satu huruf 50 pahala. Dah 100. Kalau 4 rakaat, satu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lebih kurang 19 huruf. Kena baca sebelum Fatihah. Kalau tak berhati-hati tadi, tinggal. Dia tak berhati-hati, dia tinggal. Kena tidak membatalkan semayang disebabkan dia tidak berhati-hati di dalam semayangnya, atau meninggalkan perkara sunat abad yang tertentu seperti kunut dan sebagainya. Itu boleh kita ganti dengan sujud sahwi, atau terlupa baca kunut, bolehlah ganti sujud sahwi. Yang kelima, syak pada melakukan seumpamanya adakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib dikerjakan 1 rakaat lagi. Faham tak? 3 atau 4, ambil 3 jadikan 1 lagi, kerana kembali kepada asalnya. Asalnya apa? Tidak dikerja, tak dikerjakan. Mana 3 lah, jadikan 4. Demikian juga jika hilang syaknya sebelum memberi salam. Ini buat dia syak tadi 3 4 3 4 3 4, ambil 3 lah, nanti tambah 1. Betul? Tiba-tiba hilang syak dia, dah 4, belum, dah 4. Demikian juga jika hilang syaknya sebelum memberi salam, ingat balik memang dah 4 ketika berada dalam rakaat yang keempat, kerana berbelah bagi taradud tadi pada yang terlebih itu. Walaupun kita dah syak kita dah hilang, syak dah hilang, mana tak payah tambah lah, kena juga sujud sahwi. Kerana taradud ni berbalik-balik di dalam menunaikan semayang dalam satu perkara, tak boleh jugalah. Jadi elok juga kita sujud sahwi. Kalau tak sujud sah juga, tapi elok tu juga kerana terlupa atau taradud. Taradud ni berbalik-balik. Walaupun dah terbalik semula, dah balik 4 balik, dah betul, kena juga. Pasal ada taradud. Faham Yang keenam, jika ditinggalkan tasyahud awal, dah isyak belum ni? Berapa minit lagi? 10. Waduh bohong. Jika ditinggalkan tasyahud awal, nampak ni masalah. Perempuan tengok kitab, dan tengok aku tengok kitab. Jika ditinggalkan tahiyat awal, tasyahud awal, lalu berdiri, tinggal kat mana dia berdiri lah. Kira-kira sampai kepada had yang melebihi kepada had rokok. Dia tadi tahiyat awal patut dia buat, dia tak buat, terus dia bangun dia dah lebih had rokok, dah lebih ke atas, kata dah gini, dah lebih tak? Lebih, tengok tetapi belum lagi berdiri yang memadai had qiyam, belum lagi berdiri betul, baru lepas rokok, antara rokok dan qiyam. Faham? Allah. Gini. Ni dah lepas rokok belum? Dah lepas Kalau gini lagi lepas. Masalah dia ni, ditinggalkan tasyahud awal lalu berdiri kira-kira sampai kepada had yang melebihi pada had rokok, tetapi belum lagi berdiri yang memadai pada had qiyam. Satu masalah ni. Kedua, atau ditinggalkan kunut. Ni kunut pula.
Tadi kalau tahiyat tadi selepas had rokok, apa jadi? Pada qiyam pula, pada kunut pula, atau ditinggalkan kunut. Kunut mana? Selepas sami Allahu liman hamidah. Dia pun biasa lepas sami Allahu liman hamidah dia ke mana? Terus sujud. Atau ditinggalkan kunut tetapi kembali semula sebelum sempurna sujud. Dia tinggalkan kunut, dah sampai hendak tapi belum letak anggota sujud. Ada. Sebelum sempurna sujud. Seperti dahinya belum lagi sampai ke tempat sujud. Berapa masalah dia ni? Ada dua. Satu tahiyat, kedua kunut. Faham? Pokoknya kalian sujud sahwi ke tidak? Itu saja. Jika ditinggalkan tahiyat awal, bangkit, tinggalkan, dia bangkit terus qiyam, tapi dah sampai lepas had rokok begini, tapi belum sampai had qiyam. Kalau qiyam lagi-lagi kan, satu maknanya semua bentuk kesilapan itu disunatkan sujud sahwi, sama ada dilakukannya dengan sengaja atau terlupa. Ginilah dia tadi tahiyat awal dia tak nak baca, sengaja tak nak baca, dia pun bangun Allahu Akbar, dah lebih had rokok, dia tak boleh turun balik. Dia tak boleh turun. Kalau belum sampai had rokok dia boleh turun. Faham? Kalau dah lebih had rokok tak boleh turun. Sampai qiyam lagi tak boleh turun. Tapi kena sujud sahwi. Mana dia telah meninggalkan tasyahud awal. Pendek kau dah tinggal tu jangan main-main. Kalau kita dah naik gini, kita sujud, batal sembahyang. Naik terus naik, tapi kena sujud sahwi. Kalau tak nak pun tak, rugilah. Sama ada terlupa atau sengaja. Kalau kunut pula, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Patut Allahumma hdini. Betul. Ini tak baca, terus sujud. Allahu Akbar. Tapi belum sampai dahi lagi tempat sujud. Walau tangan dah sampai, dahi belum. Mana rukun sujud belum sempurna. Yang macam ini dia kata dah sampai tadi kan? Dia tetapi kembali semula sebelum sempurna sujudnya. Kembali semula sebelum sujudnya. Silap macam ni nanti dulu ni. So cuba tengok kitab balik. Jika ditinggalkan tasyahud awal, lalu berdiri kira-kira sampai kepada had yang melebihi had rokok, tetapi belum lagi berdiri yang memadai had qiyam, satu. Atau ditinggalkan kunut tetapi kembali semula sebelum sempurna sujudnya, seperti dahinya belum lagi sampai ke tempat sujud. Semua bentuk kesilapan itu disunatkan sujud sahwi. Tetap belum lagi sampai ke had qiyam. Kalau dah sampai had qiyam terus bangun. Kalau belum, semua bentuk kesilapan itu disunatkan sujud sahwi, sama ada dilakukannya secara terlupa atau sengaja. Tapi kembali semula sebelum sempurna sujudnya. Benar, dia dah tapi pada kunut tadi sebelum sempurna sujud, dia bangun balik semula. Dia bangun, dia baca kunut, tapi kena sujud sahwi. Tapi kalau dah sampai letak rukun sujud, batal. Jadi seolah-olah 2 kali sujud pula nanti. Boleh faham itu dia. Tasyahud awal itu juga. Tetapi belum lagi berdiri memadai had qiyam. Belum kira-kira sampai kepada had yang melebihi had rukuk. Tetapi belum lagi berdiri yang memadai had qiyam. Melebihi had rukuk kira-kira tadi tasyahud awal, lalu berdiri kira-kira sampai, jika ditinggalkan tasyahud awal lalu berdiri
kira-kira sampai kepada had yang melebihi pada had rokok, tetapi belum lagi berdiri yang memadai pada had qiyam. Mana tadi gini silap. Pada tasyahud tinggal kata awal lalu dia berdiri. Dia berdiri sampai kepada had yang melebihi kepada rokok. Berdiri tapi dah sampai had rokok, tapi belum sampai qiyam. Dia sampai had rokok je lah rokok atau, tapi belum sampai qiyam. Ni dia pun boleh turun balik. Turun balik kena sujud sahwi. Tadi saya terlupa sikit tadi. Jadi ulang balik tasyahud awal, Allahu Akbar, bangun. Dah lebih had rokok, pada had yang melebihi had rokok, tapi belum sampai dia dibolehkan turun balik membaca tasyahud, lepas tu kena sujud sahwi. Ya, baca tasyahud awal dulu balik. Ya, kena buat sujud sahwi. Lepas tasyahud awal tadi macam biasalah. Lepas tasyahud akhir, lepas tu tasyahud akhir nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Boleh faham? Sujud sahwi kerana kita tadi dah ada melakukan kesilapan tadi. Itu saja. Walaupun kita dibolehkan tapi kena. Tapi kalau tasyahud tadi dah sampai had berdiri, itu tak boleh balik lagi. Kau ganti sujud sahwi pun tak guna lagi. Dah tak boleh balik. Wallahu alam. Kita sampai sini tuan-tuan. Besok bagi seorang imam. Ini bab imam pula besok. Wallahu alam. Besok kita sambung bagi seorang imam atau orang yang sembahyang bersendirian, jika ia kembali kepada kunut sedangkan ia sudah hampir kepada sujud, atau ia kembali kepada tasyahud awal sedangkan ia sudah hampir kepada qiyam, maka kedua itu membatalkan sembahyangnya jika ditinggalkan keduanya itu, kunut atau tasyahud awal sedangkan ia sudah hampir kepada sujud pada kunut tadi. Kalau tadi tasyahud sudah hampir kepada qiyam, sudah hampir kepada qiyam. Yang tadi lepas had rokok belum hampir kepada qiyam. Boleh faham wallahu a'lam. Besok tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.